Faksi-faksi dan organisasi jenayah pengganas melalui detik neraka di benua ini selepas 17 negara dari hemisfera barat duduk di meja keselamatan yang sama dengan Amerika Syarikat. Untuk mengetakkan kawalan ke atas kartel, menghentikan laluan penyeludupan, berkongsi risikan dan memutuskan nafas organisasi yang telah berkembang selama bertahun-tahun. Pada hari Selasa 9 Jun 2026, perubahan ini sudah kelihatan berkait rapat dengan perubahan politik yang lebih besar di benua Amerika. Peru sedang menghadapi pilihan raya yang sangat sengit antara Keiko Fujimori dan Roberto Sanchez. Chile pula telah memilih Jose Antonio Casti dalam satu perubahan besar ke arah kanan. Bolivia telah menamatkan hampir 2 dekad penguasaan MAS. Honduras pula meletakkan Nazri Asfura berkuasa selepas satu persaingan yang sengit. Costa Rica memberikan kemenangan kepada Laura Fernandez dengan janji tegas untuk memerangi jenayah terancang. Dan di sinilah perisai Amerika masuk sebagai jawapan kepada kekacauan yang melanda rantau ini. Pesanan Trump adalah mudah. Kartel bukanlah gerakan sosial, penyeludupan bukan masalah kecil, dan sempadan yang terbiar menjadi jemputan untuk penjenayah, penyeludup, dan pengaruh asing. Pada masa yang sama, pemotongan program yang berkaitan dengan mesin bantuan luar negara Amerika Syarikat yang lama telah menjadi bahan bakar politik bagi mereka yang menuduh golongan kiri globalis menyokong birokrasi yang tidak pernah menyelesaikan masalah sebenar rakyat. Apa yang telah berubah di benua ini? Kenapa jenayah menjadi sasaran utama? Bagaimana 17 negara terperangkap dalam kepungan ini? Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda sebentar lagi. Jika Anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Persidangan Amerika menentang kartel telah mengumpulkan pihak berkuasa pertahanan dan keselamatan di Doral, Florida dalam kawasan Komando Selatan Amerika Syarikat. Di sana, wakil dari 17 negara telah menandatangani satu deklarasi bersama untuk memperkukuhkan keselamatan, kedaulatan, dan kestabilan di hemisfera barat. Agenda tersebut tidak disembunyikan dalam bahasa diplomatik. Fokusnya adalah jenayah terancang, pengedaran dadah, kartel, laluan haram, dan tekanan daripada kumpulan yang merentasi sempadan menggunakan wang, senjata, dadah, dan migrasi sebagai alat kuasa. Pete Hegseth menganggap isu ini sebagai ancaman langsung kepada rantau tersebut. Cadangan ini melibatkan memperluaskan kerjasama operasi, berkongsi maklumat, mengukuhkan dan menjadikan usaha memerangi kartel sebagai keutamaan keselamatan. Komando Selatan juga memaklumkan bahawa gabungan itu berusaha untuk menghalang rangkaian narkoteroris. Selepas itu, Chile menyertai sebagai ahli ke-18 dan Ecuador telah dikenal pasti sebagai negara pertama yang melaksanakan tindakan darat bersama terhadap struktur yang berkaitan dengan kartel. Ini menunjukkan bahawa rancangan itu bukan lagi sekadar dibincangkan dalam mesyuarat dan mula menyasarkan logistik, pangkalan serta kepimpinan jenayah. Donald Trump telah mempersiapkan perubahan ini sejak 20 Januari 2025 apabila beliau menandatangani satu perintah eksekutif untuk membuka jalan bagi pengelasan kartel antarabangsa dan organisasi lain sebagai pengganas. Keputusan ini mengubah tahap keseriusan masalah tersebut. Kartel tidak lagi dianggap hanya sebagai kumpulan jenayah tempatan dan kini dilihat sebagai ancaman rentas negara. Kesan keputusan itu sampai ke Brazil apabila Amerika Syarikat mengumumkan penetapan Primeiro Comando da Capital dan Comando Vermelho sebagai organisasi pengganas asing berkuat kuasa pada 5 Jun. Ahli-ahli kerajaan Lula menunjukkan kebimbangan terhadap kesan ke atas kerjasama polis dan risiko tekanan dari luar negara. Chico Lucas, Setiausaha Keselamatan Awam Kebangsaan berkata bahawa Brazil tidak akan menerima campur tangan asing. Andrei Rodrigues, pengarah besar Polis Persekutuan, menyifatkan keputusan itu sebagai bermotifkan politik dan mempertahankan lebih banyak kerjasama. Tindak balas itu telah mendedahkan isu sensitif tersebut. Faksi-faksi Brazil tidak lagi dilihat hanya sebagai masalah dalaman oleh Washington. Ketidakselesaan di Brasilia ada sebabnya. Komando Pertama Ibu Kota dan Komando Merah telah berkembang melampaui sempadan tradisional jenayah bandar. Apabila sebuah organisasi beroperasi sebagai rangkaian, usaha memerangi secara bersendirian menjadi lemah. Perisai benua Amerika diwujudkan khusus untuk menutup ruang antara satu sempadan dengan sempadan yang lain. Migrasi haram juga menjadi tumpuan perdebatan kerana kafilah-kafilah telah membuka jalan kepada penyeludup, pemerasan dan eksploitasi manusia. Sepanjang tempoh sempadan yang longgar di era Biden, banyak komuniti Amerika Latin juga terpaksa menanggung akibatnya.
Bandar-bandar kecil menyaksikan aliran yang tidak terkawal, tekanan terhadap perkhidmatan awam, ketakutan dan kumpulan penjenayah mengenakan bayaran untuk laluan. Ukapan berunsur kemanusiaan cuba menutup masalah ini, tetapi rakyat biasa melihat kekacauan itu dari dekat. Keletihan ini akhirnya diterjemahkan kepada undi. De Chile, José Antônio Casti, memenani pusingan kedua pada Desember 2025 dengan 58 mata. Didorong oleh ketakutan terhadap jenayah dan desakan untuk sempadan yang lebih ketat, beliau berjanji untuk mengusir pendatang tanpa izin dan memperkukuhkan keselamatan. Di Bolívia, Rodrigo Paz Pereira memenangi pilihan raya pada Oktober 2025 dan menandakan berakhirnya hampir 2 dekad penguasaan MAS di tengah-tengah perebutan jawatan presiden. Krisis ekonomi, kekurangan dolar dan kekurangan bahan api telah meruntuhkan naratif kestabilan. Wilayah itu mula mengundi menentang janji ideologi yang gagal membawa ketertiban. Honduras dan Costa Rica melengkapkan gambaran ini. Nas Rias Fura, seorang konservatif yang disokong oleh Trump telah diisytiharkan sebagai pemenang selepas pilihan raya yang sengit di Honduras dengan janji untuk mengukuhkan hubungan dengan Washington. Di Costa Rica, Laura Fernandes mengisytiharkan kemenangan pada Februari 2026 selepas kempen yang menekankan keselamatan dan memerangi jenayah terancang. Apabila singa Costa Rica pun mengundi dengan mengambil kira isu keganasan dan pengedaran dadah, jelas bahawa masalah ini bukan lagi satu pengecualian. Peru muncul sebagai pemain terbaru dalam papan catur ini. Keiko Fujimori dan Roberto Sanchez bersaing dalam pilihan raya yang hampir seri. Dengan 94% undi dikira, Sanchez memperoleh 50.15% dan Keiko mendapat 49.985%. Pihak berkuasa pilihan raya meminta semua pihak bertanggungjawab sementara pengiraan undi diteruskan. Pertikaian ini mendedahkan sebuah negara yang letih dengan ketidakstabilan, rasuah, kerajaan yang lemah dan peningkatan jenayah. Presiden seterusnya bakal menjadi yang ke-9 dalam tempoh 10 tahun. Satu gambaran jelas tentang kemerosotan institusi. Bekas USAID muncul dalam kisah ini sebagai simbol kepada jentera yang dituduh oleh golongan konservatif membiayai agenda progresif di luar Amerika Syarikat. Kerajaan Trump telah memotong dengan ketara program bantuan luar dan memulakan pembubaran agensi tersebut, memindahkan sebahagian daripada apa yang tinggal ke jabatan negara. Tafsiran dari pihak kanan ialah apabila sumber itu terputus, kumpulan yang sehaluan dengan globalisme kehilangan kekuatan. Tidak boleh menjelaskan semua pilihan raya dengan satu sebab sahaja, tetapi kebetulan itu telah menjadi modal politik. Kurang wang luar, lebih tekanan dalaman, lebih undi untuk ketertiban, sempadan dan kedaulatan. Marco Rubio juga menjadi watak penting dalam perubahan ini. Sebagai setiausaha negara, beliau mengekalkan garis layanan tersebut. Kartel dianggap sebagai ancaman langsung kepada Amerika Syarikat dan rakan serantau. China terlibat dalam konflik ini kerana perisai Amerika juga menyasarkan pengaruh asing di hemisfera barat. Washington menuduh Beijing memainkan peranan utama dalam pengeluaran prekursor kimia yang digunakan dalam dadah sintetik, selain memperluaskan kehadiran di pelabuhan, infrastruktur dan kawasan strategik. Bagi Trump, kartel, fentanyl, pengubahan wang haram dan kemarahan China adalah sebahagian daripada perebutan yang sama untuk kawalan serantau. Rancangannya adalah untuk menutup pintu kepada jenayah dan kuasa besar yang menggunakan kekacauan sebagai peluang. Jenayah terancang kini berdepan tekanan yang berbeza. Sebelum ini banyak rangkaian bersembunyi di celah antara satu sempadan dengan yang lain. Sekarang cadangannya adalah untuk berkongsi maklumat risikan, menjejaki wang, menutup laluan dan mendesak kerajaan. Penjenayah tidak lagi berurusan dengan tindakan yang terpisah dan kini mereka berdepan dengan satu gabungan. Penduduk di benua Amerika nampaknya telah faham lebih awal daripada ramai golongan elit politik bahawa kedaulatan tanpa kawalan hanyalah retorik kosong. Sempadan tanpa pengawasan menjadi laluan. Kerajaan yang teragak-agak berdepan dengan faksi akan hilang kewibawaan. Trump bertaruh pada tafsiran ini. Dan dia menemui sekutu di sebuah rantau yang sudah letih dengan ketidakselamatan, migrasi yang tidak terkawal dan janji-janji ideologi yang tidak membawa keamanan. Perisai benua Amerika lahir pada titik perpecahan ini dengan 17 negara mengakui bahawa kartel harus dilawan dengan kerjasama, tekanan dan keberanian politik. Nilson Alves, seorang pakar antarabangsa, dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video.
Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.